Assalamualaikum, apa khabar? Okey, cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. Okey, hari ini cikgu akan pergi kepada tajuk yang berikutnya, Pendidikan Seni Visual tingkatan 3, iaitu tajuk yang keempat tentang seni arca. So, kamu semua tahu tak apa yang dimaksudkan dengan arca? Ciri-ciri arca dan juga bagaimana untuk mencipta ataupun menghasilkan arca. Jadi kalau belum tahu, jom sama-sama cikgu kongsi maklumat tentang seni arca. Mari kita lihat persepsi seni. Seni arca adalah sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Hal ini demikian kerana penghayatan terhadap produk seni dapat mendekatkan seseorang itu ke arah mengenali nilai dan identiti budaya masyarakat yang melahirkannya. Seni arca juga memiliki keunikan, keistimewaan dan peminatnya yang tersendiri. Seni arca masa ini lebih menggabungkan elemen dan prinsip seni untuk tujuan nilai estetika 3 dimensi. Mari kita tengok definisi tentang seni arca. Okey, boleh tengok cikgu punya slide. Okey, seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Permukaannya dapat disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut. Okey, 3 dimensi pelbagai sudut. Maksudnya ada pandangan atas, pandangan bawah, pandangan tepi dan sebagainya. Okey, perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture, manakala dalam bidang ataupun dalam bahasa Latin disebut sculpture, yang bermakna satu proses mengukir, memotong ataupun menggores. Okey. Okey, kalau kat Malaysia ni kamu boleh tengok macam Tugu Negara, okey. Ada banyak arca kat Malaysia ni. Arca ni ada dua jenis, iaitu arca estetik dan juga arca berfungsi. Jadi kita nak tengok apakah jenis-jenis arca ni. Jom. Sejarah perkembangan seni arca tempatan. Sejarah perkembangan seni arca tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Kesedaran masyarakat tentang nilai estetika seni arca yang agak subjektif setelah terpaparnya beberapa karya seni 3 dimensi di beberapa tempat umum. Ia secara tidak langsung telah menyedarkan masyarakat tentang fungsi arca. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan kita menebusi naluri penghayat di peringkat antarabangsa. Senario aktiviti seni arca di Malaysia masa ini mungkin tidak akan terjema tanpa inisiatif arcawan awal seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Mohidin, Anthony Lau dan lain-lain lagi. Penglibatan pada awal tahun 1960-an melalui pengalaman di luar negara mula memantapkan dan mewarnai aktiviti seni arca negara. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Pameran Seni Arca Kontemporari Malaysia ini merupakan pameran seni arca kedua di Balai Seni Negara. Jika kamu lihat dalam buku teks kamu, itu antara contoh arca yang dihasilkan oleh Ramlan Abdullah yang bertajuk Dew Clamp pada tahun 2007. Menggunakan besi, kayu dan polyurethane paint dan saiznya 46 darab 26 dan darab 18 cm. Ini arca. Seterusnya, mari kita lihat perkembangan seni arca tempatan. Pada tahun 1980-an, sekumpulan pengarca muda lepasan Instituti Teknologi MARA telah membawa nafas baru dalam arena seni arca. Kumpulan itu diketuai oleh Zakaria Awang, Mat Anwar Ismail dan Arifin Ismail. Kekuatan pelapis ini terselah apabila Ramlan pada tahun 1995, Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun melalui karyanya yang bertajuk Growth. Mari kita kenali tokoh-tokoh pengkarya di Malaysia. Tokoh yang pertama adalah Rosli Zakaria.
menghasilkan satu karya arca bertajuk Sarifah pada tahun 1993 menggunakan besi dan bahan jumpaan. Rosli Zakaria dilahirkan pada tahun 1964 di Johor, merupakan pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka dan merupakan pengarca yang mempunyai gaya seni abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Seterusnya adalah Ramlan Abdullah. Dilahirkan pada tahun 1960 di Perak, merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam. Perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dalam menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan. Antara contoh karya beliau adalah The Sign pada tahun 2018 yang menggunakan besi keluli tahan karat dan batu granit 13.5 darab 5.5 dan darab 5.5 meter. Tokoh yang berikutnya adalah Mat Anwar Ismail. Dilahirkan pada tahun 1952 di Terengganu. Beliau menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Contoh arca yang telah dibuat oleh Mat Anwar Ismail ialah Perentas Ribut nombor 18 Tomb Raider pada tahun 2012 dengan menggunakan keluli. Seterusnya adalah Raja Syariman Raja Azidin. Beliau telah menghasilkan arca bertajuk Gejolak Api pada tahun 2008 yang menggunakan besi tempa dan juga cat. Raja Syariman dilahirkan pada tahun 1967 di Perak. Beliau merupakan pengarca yang dalam usahanya memahami kehidupan dan mendalami keimanan telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Mari kita lihat jenis-jenis arca. Okey, tadi cikgu ada sebut ada dua jenis arca, iaitu arca yang pertama adalah arca estetik. Apakah arca estetik tu? Arca estetik merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahannya sahaja. Ianya mempunyai nilai intelek yang amat tinggi untuk difahami. Maksudnya arca estetik ni dibuat untuk memberi ataupun untuk kita menghargai nilai intelek. Maksudnya kita lihat keindahan dia, kecantikan dia saja tanpa berfungsi apa-apa. Itu yang kita katakan dengan arca estetik. Arca yang kedua adalah siapa tahu? Arca yang kedua adalah arca berfungsi. Kalau estetik tadi kita hanya menilai keindahan dia sahaja, tapi arca berfungsi ini berbeza. Sebab arca berfungsi bukan sahaja mempunyai nilai estetik, tapi digunakan juga untuk tujuan atau kepentingan seperti sebuah kerusi untuk tempat duduk. Kalau kita tengok kat mall-mall, biasanya kat mall, dia ada tempat duduk, ada yang gambar tangan. Kalau dekat Negeri Sembilan, kat Palm Mall tu, cikgu pernah duduk kat sana. Dekat Palm Mall tu dia ada macam kerusi berbentuk arca tangan. Tapi walaupun dia berbentuk arca tangan, kita boleh duduk atas arca tu. Maksudnya dia dua dalam satu. Di samping arca tu kita tengok nilai keindahan seninya, kita boleh gunakan sebagai tempat duduk. Itu arca berfungsi. Ingat, arca estetik hanya untuk menilai keindahan dia sahaja tanpa ada fungsi apa-apa. Manakala arca berfungsi ini dilihat dari sudut kreativiti, keindahan alam juga fungsinya. Boleh faham? Jangan keliru. Seterusnya. Berikut merupakan kaedah asas menghasilkan arca. Kaedah yang pertama adalah manipulasi, iaitu membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Bahan terbuka seperti tin, dawai, doh dan tanah liat boleh digunakan untuk penghasilan karya arca 3 dimensi. Seterusnya, kaedah binaan. Kaedah binaan menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Arca yang berkerangka seperti arca simen, kerangkanya menggunakan dawai dan akan diliputi dengan lapisan simen.
Arca yang tiada kerangka dibina dengan kaedah cantuman bahan seperti besi yang boleh dicantum dengan teknik kimpalan. Seterusnya adalah kaedah luakan. Kaedah ini mengukir dan membuang bahagian berlebihan pada bahan yang digunakan seperti bongkah kayu, plaster of Paris, batu mama, lilin atau tanah liat sehingga pengarca berpuas hati dengan rupa, ruang, jalinan dan bentuk yang tinggal. Antara peralatan yang diperlukan adalah pahat, penukul, gergaji dan juga pengikis. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah membentuk acuan. Dengan menggunakan acuan, bahan yang sesuai digunakan adalah seperti bahan cecair yang membeku seperti lilin, plaster of Paris, simen dan sebagainya. Arca ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dan dalam tempoh masa yang singkat. Seterusnya adalah arca binaan. Arca binaan menggunakan kaedah satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah dan dicantum. Contohnya, arca binaan hasil daripada Anthony Lau yang bertajuk Lembu Liar pada tahun 1962 yang menggunakan batu dan habuk simen. Seterusnya, arca assemblage. Arca ini daripada cantuman pelbagai bahan terbuang yang berbeza-beza. Contoh arca assemblage ialah karya Ahmad Az-Zahari Muhammad Noor yang bertajuk Robot pada tahun 1992 menggunakan besi, komponen enjin dan cat polikrom. Seterusnya adalah arca luakan. Arca luakan merupakan proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Contohnya, karya Mat Anwar Ismail, CD Meditasi, nombor 1, Pucuk Paku dan nombor 3, Bawang Sebokor pada tahun 2003. Selain itu, terdapat arca timbulan. Arca berbentuk 3D yang menonjol keluar daripada satu permukaan 2D yang rata. Contohnya, karya Salwa Ayub, Mandi Bunga pada tahun 2016 yang menggunakan seramik. Selain itu, terdapat juga arca acuan. Arca acuan dibentuk dengan menggunakan acuan. Contoh arca acuan adalah karya Syamsul Muhammad yang bertajuk Teko Bunga Terung menggunakan seramik pada tahun 2004. Selain itu, terdapat juga arca mobile. Arca ini mempunyai seni kinetik kerana kemampuan yang bergerak, berputar ataupun berombak. Contohnya karya Abdul Muttalib Musa Involute 4.0 pada tahun 2005 yang menggunakan laser cut My Steel. Seterusnya adalah arca instalasi. Arca instalasi satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Contohnya Zulkifli Yusuf yang bertajuk Merdeka 57 pada tahun 2009 yang menggunakan media campuran. Selain itu, terdapat juga arca dinding. Integrasi antara catan dan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekatkan kepada dinding. Contoh karya Anitekini Maidian Remang Berarat pada tahun 2017 menggunakan mix of hardwood. Seterusnya adalah arca stabil. Arca jenis ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakannya terhad. Contoh karya arca stabil ialah dihasilkan oleh Alexander Calder, Maison Motors pada 1953 yang menggunakan kepingan besi, dawai dan juga cat. Baiklah, setelah mengetahui definisi arca, contoh-contoh arca, jenis-jenis arca dan cara-cara penggunaan untuk menghasilkan arca, kini adalah latihan 1 untuk kamu. Buka muka surat 47. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1. Arca. Tempat kosong merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahannya sahaja. Yang kedua, seni arca. Tempat kosong ialah penghasilan seni yang diletakkan di ruang terbuka. Yang ketiga, pada tahun 1995, karya Ramlan Abdullah yang bertajuk Tempat Kosong pernah memenangi tempat pertama di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun. Dan soalan yang keempat, nyatakan kaedah asas membentuk arca. A. Tempat kosong.
B tempat kosong, C tempat kosong dan D tempat kosong. Okey, dah selesai. Okey, dah habis. Okey. Macam mana? Boleh faham tentang seni arca? Cikgu harap kamu semua dah faham dan jangan lupa lengkapkan latihan yang telah cikgu berikan. Okey, sebelum cikgu mengakhiri PDPC kita pada hari ini, okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Jus Channel, tanda sokongan kamu kepada cikgu dan untuk mendapat info-info yang lebih menarik dan tepat mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual KSSM tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.